kiblatmu sekarang, malaikat agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh, yakni pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayat 142 dahulu kita sudah membicarakan dan bincang tentang penukaran kiblat, ya, penukaran kiblat daripada Masjidil Aqsa ditukar ke Masjidil Haram, ya, maknanya mari sembahyang menghadap ke Masjidil Aqsa ke Palestin sanunu, kan? Tetapi bila sampai saja ayat yang kedua itu, yang 142 tersebut, maka pada waktu tersebut ketika Rasulullah SAW, ya, telah mengerjakan salat, ya, yang berkiblatkan kepada Baitul Maqdis selama 16 ataupun 17 bulan, dan pada waktu tersebut beliau senang jika kiblatnya mengarah kepada Baitullah. Maka solat yang pertama yang dikerjakan ketika mana Allah mewahyukan supaya diubah kiblat daripada kiblat Masjidil Aqsa, ya, iaitu Baitul Maqdis, ke Masjidil Haram, ialah ketika Nabi baginda Nabi Muhammad SAW sembahyang solat asar, ya. Maka solat asar ini adalah solat yang pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW yang menghadap dua kiblat. Dua kiblat. Yang pertama, round pertama menghadap ke Baitul Maqdis, dan turun ayat suruh pusing, berpaling, iaitu menghadap kepada Baitullahil Haram, ya. Tentang beberapa orang ikut mengerjakan solat bersama Rasulullah SAW. Kemudian salah seorang yang ikut mengerjakan solat itu keluar. Lalu ia melewati orang yang sedang mengerjakan solat di masjid dalam keadaan rukuk. Maka ia pun berkata, demi Allah, aku telah mengerjakan solat bersama Nabi Muhammad SAW dengan menghadap Mekah. Maka orang pun berputar menghadap ke Baitullahil Haram. Dan ada orang yang meninggal lebih awal sebelum kiblat dirubah ke Baitullah, iaitu beberapa yang terbunuh dalam peperangan. Maka kami tidak tahu bagaimana pendapat kami mengenainya. Maka Allah telah menurunkan ayatnya, firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya orang yang dulu yang sembahyang menghadap Baitul Maqdis, kan mereka tak sempat, mereka ni gugur dulu, ada yang gugur syahid fisabilillah, ada yang mati biasa, tapi mati mereka dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka sembahyang tidak sempat untuk menghadap Baitullahil Haram, maka sembahyangnya itu, ibadahnya itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa diterima? Sebab syariat pada waktu tersebut, waktu yang sebelum disyariatkan untuk berputar ke apa nama ni, Baitullah itu, syariat pada waktu tersebut adalah kono sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Jadi diterima mengikut syariat pada waktu tersebut, ya.
Makna ikut sekarang boleh tak ustaz? Sekarang tak dapat duduk. Sekarang kan dah diterbatal untuk sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis kerana dengan turunnya ayat supaya Allah pusing. Allah memerintahkan supaya diubah kiblat tersebut daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Makanya sembahyang sekarang sampailah kepada kiamat kita kono menghadap Baitullahil Haram. Jangan menghadap ke tempat lainnya. Itulah yang dinyatakan. Okey. Itu ayat yang lalu. Ayat yang baru, tuan-tuan, ya, iaitu wa kadzalika. Ayat 143, ya, 143. Betul. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian juga kami telah menjadikan, yakni umat Islam, umat yang adil dan juga pilihan agar kamu menjadi saksi, yakni atas perbuatan manusia, dan Rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi persaksian ke atas perbuatan kamu. Maknanya apa? Maknanya Allah hendak memberitahu kepada kita sesungguhnya Allah, yakni kami mengubah kiblat kalian ni ke kiblat Ibrahim alaihissalam, dan kami pilih untuk kalian agar kami dapat menjadikan kalian sebagai umat pilihan, ummatan wasata, agar pada hari kiamat kelak kalian menjadi saksi atas umat-umat yang lain, kerana semua umat mengakui keutamaan kalian. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ayat tersebut ada satu perkataan wasata. Dan di sini adalah pilihan yang terbaik, ya, sebagaimana diungkapkan oleh orang Quraisy, ya, adalah bangsa, adalah orang Arab pilihan, baik dalam nasab maupun tempat tinggal. Artinya yang terbaik. Dan sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW wasatan fi qaumihi, iaitu beliau adalah orang yang terbaik dan termulia nasabnya. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita bangsa keturunan yang paling baik di atas muka bumi ini adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, janganlah kita rasa kita hendak apa semua tak. Ya, sebab ini diperakui kan dengan lahirnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermakna beliau menyatakan beliau adalah orang yang terbaik dan termulia nasabnya. Maknanya kaum Quraisy inilah merupakan orang-orang Arab pilihan, ya. Kerana itu mereka, Rasulullah SAW ini dilahirkan dalam kalangan mereka, ya. Misalnya kalimat solat wusta, kan ada kita solat wusta, ya. Wusta ni pertengahan, tengah-tengah, ya. Poin jamrah, melontar jamrah. Melontar jamrah ada berapa? Ada 3. Jamratul ula, Jamratul wusta, Jamratul aqabah. 3 ada. Ya? Yang pertama jamrah pertama ula, yang pertama. Yang kedua wusta, tengah-tengah. Pasal apa dia duduk tengah-tengah? Pasal dia ada 3 je. Kan? Jadi pertama ula, yang ketiga aqabah, yang tengah-tengah tu wusta namanya. Jadi wusta ni tengah-tengah. Jadi ada satu solat yang duduk di tengah-tengah. Ya, ada satu solat yang duduk di tengah-tengah. Apa solat yang duduk di tengah-tengah itu? Asar. Asar. Ya, solat wusta itu adalah solat asar. Makanya solat ini Allah memilih solat wusta, solat asar ni kan untuk dirubah kiblatnya. Dan manusia paling banyak meninggalkan solat asar. Ya, waktu asar paling banyak manusia meninggalkan solat. Wal asri. Allah bersumpah demi waktu asar. Innal insan lafi khus.
Sesungguhnya manusia ini selalu berada dalam keadaan lalai, lalai. Kenapa? Para ulama menafsirkan kan waktu asar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Sebab waktu asar ini adalah merupakan solat yang paling banyak orang tinggal. Sebab dia nak berubah daripada siang nak pergi ke malam. Nak berubah daripada hari A kepada hari B. Macam kita ini hari Rabu ini kan. Tadi asar. Asar tu waktu kecemasan dah. Maknanya waktu last sebelum masuk maghrib. Sebab dah masuk maghrib, dah masuk hari yang lain, hari Khamis. Macam kita sekarang ni hari Khamis kan. Tapi kalau ikut masih hari Rabu. Masih hari Rabu. Pasal apa? Pasal hari Masihi dia dihitung permulaan hari pada pukul 12 1 saat malam ni. Ya, tetapi kalau umat Islam Hijri kan, kita menghitung perubahan hari itu dengan solat maghrib. Jadi bila maghrib dan asar ini, maknanya asar ini adalah merupakan solat yang paling orang tinggal. Kenapa? Sebab waktu asar ni orang kocok-kocok nak balik. Waktu asar, besok hari nak balik. Orang kocok nak balik. Tak tahu lah saya balik berapa? Balik 5 setengah. Ustaz balik pun 4 setengah. Makanya sekarang ni asal ambil pukul 4.40 4.6. Kalau asal awal, mana asal sebelum 4 setengah, Ustaz akan semayang gap cepat. Kalau asal lebih 4 setengah, mana balik tu. Balik tu kan? Balik tu. Itu yang jadi masalah tu kan. Sedangkan waktu asar tu merupakan waktu yang paling kritikal. Kadang-kadang kalau orang duk kelompok yang jam-jam tu balik 4 setengah kan. Balik orang pun balik 4 setengah ya. Wah, ketor pun jam tuan. Duduk dalam apa nama ni, jalan tu kan. Tengah-tengah nak sembahyang asar. Dah habis. Pasal apa? Di jam tersebut. Makanya ada orang yang duduk pojok kelompok, walaupun dia balik pojok ke 5 setengah, dia balik lepas maghrib. Dia duduk tu ke kelompok tu. Pasal apa? Dia takut memang kalau dia balik ke 5 setengah nak sampai ni pukul 9 mau sampai. Kan Zul tahu lah, Zul sekolah kat pojok sana, Subang dulu kan. KL air ke KL? Oh, belum kan naik motor tak boleh. Kalau naik kereta lunyai tuan, buyung naik kereta Allah Rabbi. Kan siap makin pulang juga sana. Kan. Oh, ya motor sampai mana ni? Kan kita kecil, motor besar. Bukan motor besar. Bukan kita besar, motor besar. Kita kecil kan. Motor mana kena tu ya Allah, pagi esok nak bawa pula orang tua ni. Merana dia. Kan kita pula bawa tak ada berhenti tu dah hujan ke apa ke dia, kalau tu berhenti lambat pula. Tapi boleh cilok-cilok motor ni. Tadi nak datang nanti accident satu. Motor kena langgar ke lampu dah, Blackfoot. Terbagai tepi polis dah. Nak jam-jam apa punya accident situ kan. Yang main cilok-cilok mana macam tu belah tayar 2 kan. Tayar pek tu boleh tahan sikit kan. Dia tak tu kan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ditegaskan ya, bahawasanya kalimat solat wusta yang merupakan solat terbaik. Sedangkan solat terbaik pula solat wusta. Aduh. Kan? Apakah dia itu? Iaitu solat asar. Ya, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab-kitab sahih dan kitab-kitab hadis yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat ini sebagai ummatan wasata, ya, maka dia memberikan kekhususan kepadanya dengan syariat yang paling sempurna, jalan yang paling lurus dan faham yang paling jelas. Ni dia. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78, huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din
min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dan dia telah memilih kamu, dan sekali-kali dia tidak menjadikan untukmu dalam agama itu suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu, iaitu Ibrahim alaihissalam. Dia, yakni Allah, telah menamai kamu semua orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap umat manusia. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, Allah berfirman dalam ayat yang lain, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum, aku telah akmal. Siapa nama akmal? Kau panggil tangan. Tak ada nama akmal tu dah. Akmal tu apa? Sempurna. Sempurna. Siapa nama kamal ni? Tak ada akmal, nama kamal. Tak ada juga. Ya sah waktu koboi namoi. Kan? Kamal pun sempurna. Kan? Siapa nama kamaliyah? Pula kamaliyah. Pun tak ada kamaliyah. Pun tak ada, kan? Sempurna. Kamaliyah sempurna bagi wanita. Ya? Akmal tu lakum, pada hari ini, al-yawma, pada hari ini aku telah akmal tu lakum, sempurnakan kepadamu. Kepadamu tu siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab ayat tu turun ketika Nabi menunaikan Hajjatul Wida. Haji yang Nabi buat, itulah dia haji yang pertama, dan itulah dia haji yang terakhir untuk Rasulullah SAW. Nabi buat haji sekali, ya tuan-tuan. Ya, ustaz ni macam mana tahun ni tak tahu lah. Doa lah semua-semua, ya tuan-tuan. Ni siapa doa ke FB ni, siapa pun minta doa semua, kan, supaya doa tak boleh pergi haji tahun ni. Kan, nampak gaya kota dah naik tu 31,000. Kan, umur pun dah tak ada had. Kan, cuma tambah boleh belum cerita lagi. Kan, jadi minta lah, kan, supaya benda-benda tu macam dululah, tak ada kisah tu dah. Kan, ya, doa semua ya, tuan-tuan dan puan sekalian, doa Ustaz dengan rumah sampai puai sanun tahun ni. Kan, bulan berapa peh raya ni ya? Itu ada, kan, insya-Allah bulan 5 kan, doakan Ustaz ya. Yang nongah dalam YouTube pun ni semualah, tak mohon nongah ya. Doa ke Ustaz ya, dengan rumah sekali puai sanun ya, haji pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin ya. Tuan-tuan dan puan sekalian ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pada waktu tersebut ya, Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kerana apa? Kerana rukun Islam yang terakhir yang Nabi ajar, yang Nabi buat, nak tunjuk kepada umat-umat Islam adalah haji. Haji kan, kalau rukun Islam yang 5 tu, haji kan yang terakhir, kan, al-hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kan, haji itu adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi ibadah rukun Islam yang 5 ini, yang terakhir Nabi tunjukkan bagaimana nak buat haji mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT adalah ibadah haji. Jadi makanya ketika haji itulah turun ayat ini. Dalam lepas daripada Nabi tunaikan haji, turun ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan. Aku tu siapa? Aku tu Allah. Ya, Allah mabak kita, Muhammad, orang-orang Islam, dah lengkap dah.
hari ni dah lengkap dah komplit dah. Ya, dah komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama engkau. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, komplit tu bermakna tak ada lagi syariat lepas pada ni. Makanya Nabi kata la nabiyya ba'dah. Lepas pada aku dah tak ada Nabi dah. Jadi bila tak ada Nabi, apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, itulah dia yang akan menjadi syariat. Itulah dia yang akan menjadi pegangan untuk umat manusia sampai kiamat. Sampai kiamat. Makanya Quran ni evergreen. Ya, hadis ni evergreen. Evergreen tu apa? Dia boleh dipakai sampai kiamat. Maknanya sampai habis dah. Sampai selesai. Ya, sampai selesai Quran ini. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyatakan taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah was sunnah. Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu, tidak akan sesat selama-lamanya. Ni Allah Nabi cerita, Nabi bersabda ni, tidak akan sesat buat selama-lamanya. Ma in tamassaktum bihima, barang siapa yang berpegang kepada dua perkara ini. Apa dia? Kitab Allah was sunnah, Quran dan juga sunnah. Makanya tuan-tuan, diberi confirmation oleh Rasulullah SAW bahawa siapa pegang dua ni takkan selesai. Takkan selesai. Buatlah macam mana pun, dia takkan selesai. Yang jadi masalah kita ni, kita tak pegang. Kita ambil yang mudah-mudah, yang mempermudah-mudahkan. Agama ni mudah, inna dina yusrun. Ya, agama ni mudah, tapi jangan take for granted. Menegur di air yang keruh, mempermudahkan lagi. Jangan, dah mudah dah. Kita boleh bebas, tuan-tuan, tapi kita tak boleh terbabas. Maknanya bebas yang diajukan dalam Islam ini adalah dalam rangka Quran dan juga sunnah. Kalau Quran kata boleh wet. Kalau Quran kata jangan wet. Janganlah cari dalil pula sehingga nak jadi yang tak boleh jadi boleh pula. Kan diciptalah, direkodlah macam ni, macam tu kan. Pasal nak wet, nak bagi boleh. Kan nak boleh bagi kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Bunuh ayat Quran. Kan? Bunuh ayat Quran. Tahu waktu dia. Tahu. Dibunuh ayat tu. Kan Allah jadikan kamu kan sama jenis. Sama jenis kamu. Kan untuk kamu syu'uban li ta'arafu. Kan syu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Untuk kamu bukan kena kan berkasih sayang kamu semua. Jadi orang-orang LGBT gunakan ayat tu jenis kamu. Kau jenis apa? Jenis lelaki. Jadi Allah ciptakan lelaki pasangan kamu. Pasangan mesti berlawanan. Tak, dia kata jenis kamu. Makanya dia mengapa? Ayat tu apa? Kahwin lelaki sama lelaki. Kau perempuan kahwin sama perempuan. Diterjemah macam tu pula. Ya, ayat Quran tu. Padahal dalam konteks ayat itu, jenis kamu itu, kamu jenis apa? Oh, jenis orang, manusia. Kahwin dengan manusia, jangan kahwin dengan jin. Jangan kahwin dengan binatang. Nampak tak tuan-tuan? Oh, dibuatlah kenyataan macam-macam untuk membenarkan supaya dia boleh kahwin sesama dia. Kahwin jantan, semua jantan. Tino sama tino. Sampai gunakan ayat tu. Tahu waktu astagfirullahaladzim wa iyyazubillah, tuan-tuan dan puan sekalian. Tahu waktu tuan-tuan. Jangan tu ya. Islam ni mudah, tapi jangan dipermudah-mudah, jangan diperkotak-katikkan, jangan dibawa pemahaman-pemahaman yang sesuai ikut kepala otak kita. Ya, tuan-tuan, manusia ni kok terlalu pandai jadi pandi. Kan tu yang ada Pak Pandi tu. Kan Pak Pandi tu apa tu terlalu pandai tu.
Kan? Sampai dia berfikir luar kotak. Luar kotak is okay, tapi masalahnya dah keluar dari Quran. Keluar pada Quran, keluar pada hadis. Ini dah tak okay. Sebab apa? Sebab itu adalah kita punya benchmarking. Kita punya penanda aras. Itu had yang boleh kita fikir. Ya, itu had. Had dia apa? Apa yang dalam Quran tu mubah, apa yang dalam hadis tu mubah, itu had. Kan? Yang di luar tak boleh tuan-tuan. Ya, bebas tapi jangan terbabas. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan pada hari ini juga aku telah memberikan nikmat kepada kamu. Wa raditu lakum, dan aku telah redha Islam. Islam itu menjadi agama kamu. Ini dia tuan-tuan. Jadi kerana itu kan Allah SWT menyatakan bahawa orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang diberikan satu keistimewaan, boleh masuk syurga. Confirm masuk syurga. Confirm. Ya, ada seorang sahabat dia ni malas sikit beribadah. Datang jumpa Rasulullah. Kan ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak kau cerita ke aku kan satu ibadah yang mana ibadah tersebut ibadah yang paling ringan dan ibadah yang paling mudah dan ibadah yang boleh membawa aku masuk ke dalam syurga. Ni ditanya Rasulullah. Gak di malih gak kan? Macam kita yolah kan? Kan Rasulullah kata apa? Amantu billah fastaqim. Amantu billah. Kau beriman kepada Allah, fastaqim. Dan kau istiqamahlah dengan Islam tersebut. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa makna istiqamah? Apa makna istighfar? Kata sama kan? Walaupun perkataan yang lain, tetapi depan dia tu sama. Perkataan istiqamah asal dia daripada perkataan qamah. Qama yakumu istiqamah. Perkataan istighfar berasal daripada perkataan ghafara. Ghafara yughafiru istighfar. Apa makna bila ditambah istam? Istiqamah, istighfar. Qama tu makna apa? Bangun, togak, kukuh, kuat, bongkar, teguh, sempurna, aqimis solat. Dan bukan dirikan solat. Walaupun ada yang menterjemahkan dirikan solat, ada yang menterjemahkan tegakkan solat, tetapi bila masuk istighfar, istiqamah, bermakna sempurnakanlah solat. Bermakna tuan-tuan, kenapa Rasulullah SAW mengabak kepada sahabat itu, amantu billah fastaqim. Kau beriman kepada Allah dan kau istiqamah. Istiqamah tu makna apa? Istiqamah tu ialah engkau berusaha bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan sesuatu ibadah yang kau lakukan. Ya, makna kalau kita buat apa nama ni sembahyang, kita kena berusaha sungguh-sungguh menjadi sembahyang yang kita buat itu sesempurna yang mungkin. Solat yang paling sempurna ialah orang tu datang ke surau saja sebelum bang. Maknanya belum bang dia dah nonggok dalam ni. Ya, dia dah nonggok dalam surau. Maknanya sebelum tu dia dah pergi sembahyang kat luar dah. Sebelum apa Ustaz? Sebelum bang. Bukan bang baru kata geng baru terkocok-kocok dah. Ni cerita ni sama juga dengan orang cakap ni sama ya. Kenal? Maknanya seseorang yang Nabi kata orang yang tu masuk Islam, masuk syurga, ialah orang yang istiqamah, fastaqim. Iaitu dia melakukan sesuatu ibadah, tak kira ibadah apa yang dia buat, tetapi dia buat ibadah tersebut dengan sesempurna yang mungkin. Fastaqim, seseelok yang mungkin,
sebagus yang mungkin, yang terbaik dia buat ibadah tersebut. Makanya sembahyang, kalau kita contohkan sembahyang kan, datang awal, bukan buat sembahyang lahul kayak kopek. Walaupun ada waktu, masih waktu. Kompet tu Ustaz, dalam lohur lain tak apa, tu tak salah dah. Tak salah, tapi tak dapat yang fastaqim tu sempurna. Dah ambil, kocok lah. Dah ambil kan kompet, sekarang ni asal ambil kompet 5. Kompet 6 kan. Dia bantai nak balik pukul 5. Jadi dia biar kocok. Kompet setengah dia berhenti. Bos tadi kita tak rehat tadi kan, nak sembahyang lohur. Nak sembahyang lohur baru start nak belum kompet setengah. Pek gelonang dah asal. Dia pun hilang. Buka ni make up dulu, perempuan kan, doi ambil pemandor nama dia cuci muka dulu. Orang cuci muka, kecantikan Allah milih setiap insan, kejeritan ku semua kan. Dah ambil 45 kan. Awak kek satu bina sembahyang lahu. Elok Assalamualaikum bang asal. Allahu Rabbi. Tu ramai tu baik je. Sini tak ada. Akak sini bagus. Ni cerita tempat lain. Bandar. Ya, jadi tak bagus, tak sempurna. Ya, sedangkan Rasulullah kata pun nak masuk syurga kena fastaqim. Melakukan, kita berusaha untuk melakukan sesempurna yang mungkin. Usaha. Kan? Berusaha. Berlelah, bekerja untuk melakukan sesempurna. Istighfar. Istighfar apa? Ghafara itu apa? Keampunan. Jadi siapa yang nak mohon supaya dia diampunkan dosa dia mesti melakukan istighfar, pengampunan, pertaubatan dengan sesempurna yang mungkin. Ni hari ni Allah tak mahu lebih mayasfalahu ini Allah. Esok tak boleh dah, ya Allah. Malah lalak nangis tu sembahyang tahajud malam tu kan. Esok pun siang sembahyang subuh bagai pek songah yo sembahyang asar, sembahyang lohur. Itu tak istiqamah. Makna bila tak istiqamah, makna apa? Makna semalam punya taubat Allah tak terima. Biar betul saat Kenapa? Pasal istighfar tu dia hanya memohon keampunan, tetapi dia tak bersungguh-sungguh untuk merubah apa yang dia lakukan. Tentang keampunan ni, kita nak tahu indikator. Kita punya indikator apa? Tanda. Penunjuk aras. Benchmarking. Kita punya tanda taubat kita diterima, keampunan kita diterima ni pertama, kita menyosah buat bodoh tu. Menyosah semalam tu dah elok. Lepas tu sembahyang tahajud tu, ya Allah semalam sembahyang, ya Allah luhur sembahyang mungkin sangat, ya Allah. Dah elok, dah cantik tu, menyosah ambil tu. Kan? Dah cantik, terbaiknya. Kan? Tetapi bila siang sama buat. Makna penyesalan tu dah ada. Sepatutnya bila penyesalan dah ada, dia diikuti dengan doa. Doa pun dah ada Ustaz. Mula lalak Ustaz, mula nangis Ustaz. Jual mata Ustaz basah bagi Ustaz. Kan tadah macam tu Ustaz. Satu baldi Ustaz rapih mata Ustaz. Bagus, terbaik. Kan makna syarat nombor 2 dah ada. Syarat nombor 3. Apa dia? Tidak mengulangi balik. Itu yang kantui tu. Pasal apa? Bila sampai esok, pek songah juga. Itu yang kantui. Sebab syaratnya, dia mesti tidak mengulangi lagi perbuatan yang dia salah tu. Ini ramai yang kantui. Tak ulang. Tapi dia ulang. Makna apa? Makna salam tu
Markah Qasam tak macam keampunan ni Allah terima. Yo, waktu keampunan ni kerja Tuhan waktu. Tapi dia ada dia punya tanda mana diulang balik ulang tu yang tak boleh diulang kan. Manusia dah ada, bertaubat dah ada kan. Dia yang dia tak ada ialah dia tidak mengulangi. Itu yang dia tak ada, sebab dia ulang balik bodoh yang sama. Bila diulang dia mana tu Ustaz? Back to the square one lah, balik kepada asal lah. Makna masih tidak sempurna. Makanya ibadah yang paling sukar yang nak dibuat oleh manusia ialah istiqamah. 1000 karamah. Apa nama ni? 1 istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. 1 istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Nak dapat karamah 1 pun susah kan? Tetapi karamah tu boleh hilang dengan hilangnya istiqamah. Jangan main-main. Ya, makanya Rasulullah kata ibadah yang paling sukar untuk dibuat ialah kita nak maintainkan. Istiqamah ni maintain. Bahasa orang putih Temaah mutan dia balik UK tak tu lah. Boleh why UK tak. Kan? Woi London kali nondang kat komen tu. Kan? Kan? Ya, maintain. Makna istiqamah tu bahasa Melayu maintain. Kan? Apa ni? Maintain tu apa ni? Berterusan. Makna dia berterusan melakukan ibadah dengan cara yang sempurna dan dia berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam melakukan ibadah tersebut. Makanya tuan-tuan, sejauh mana pun akal manusia ini yang boleh digunakan, yang dia kata akal ayahna, otak ayahna, dia hebat apa semua, tetapi dia tidak boleh menggunakan akalnya untuk mencipta jalan lain selain jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul. Fikirlah nak fikir apa? Fikir boleh, tapi pemikiran itu kena tetap di atas landasan Quran dan juga sunnah. Makanya kita tidak berhak untuk melaksanakan sesuatu perkara yang bertentangan dengan Quran dan juga hadis. Tidak berhak. Kita tak ada hak. Ingat ni, kita tidak mempunyai hak. Ambil ini ya. Kenapa sudah? Tak nampak esok sini ya, nampak ni. Ya, kita tidak mempunyai hak untuk melaksanakan sesuatu mengikut kaedah apa yang kita berfikirkan, kecuali apa yang kita fikirkan ini adalah selaras dengan apa yang Quran dan juga sunnah beritahu. Ingat ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kan? Makanya walaupun pahit, tetapi itulah dia hakikat yang kita kena terima. Pasal apa? Itulah yang nama istiqamah. Kena tetap di atas jalan Allah. Tak boleh pilih jalan yang lain. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Muhammad Muriyyah bin Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa Rasulullah SAW bersabda, yud'a Nuhun yawmal qiyamah fayaqulu lahu hal ballaghta fayaqulu na'am fayud'a qaumuhu fayaqulu lahu hal ballaghakum fayaquluna ma atana min nazirin wa ma atana min ahad fayaqulu li Nuh man yashhadu lak fayaqulu Muhammadun wa ummatuh qala fazalika qawluhu wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata qala al-wasatul adl fatud'a fatashhaduna lahu bil balagh thumma ashhadu alaikum. Ya, pada hari kiamat kelak Nuh
alaihissalam diseru. Kemudian ditanya, apakah engkau telah menyampaikan risalah? Sudah, jawab Nuh. Kemudian kaumnya diseru dan ditanya, apakah Nuh telah menyampaikan risalah kepada kamu? Maka mereka menjawab, tidak ada pemberi peringatan dan tidak seorang pun yang datang kepada kami. Setelah itu Nuh diseru lagi, siapakah yang dapat memberikan kesaksian untukmu? Jawab Nuh, Muhammad dan umatnya. Lebih lanjut Rasulullah SAW bersabda, demikianlah firman Allah, wa ja'alnakum tu, dan demikian juga kami telah jadikan kamu, yakni umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Beliau bersabda al-wasat, iaitu adil. Lalu kami diseru dan diminta memberi kesaksian bagi Nuh mengenai penyampaian risalah, dan kemudian aku pun memberikan kesaksian atas diri kalian. Hadis Bukhari, Tirmizi, Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini hendak menunjukkan bahawa nanti semua akan disoal. Tak kira Nabi kau apa, semua kena soal. Jadi di sana, di antara tanya, yang Allah tanya, wahai Nuh, kau dah sampaikan apa yang aku telah suruh kau sampaikan? Nuh kata, dah. Kan? Allah pun tengok umat Nabi Nuh. Macam mana bro? Dah sampai belum ni? Tak ada tu dah. Macam mana pula macam tu? Nuh kata, ada ni ngabah Macam mana pula kau ngabah dia tak ada? Nuh, macam mana umat kau kata kau tak ada nyampai ke dia? Dan kau kata ada, tapi dia ngabah tak ada. Macam mana ni Nuh? Agak-agak tu siapa yang boleh memberi kesaksian yang ngabah kau ni memang memberi? Apa nama ni mengajak umat kau? Kan? Nabi Nuh kata, Nabi Muhammad dan juga umat Allah pun tanya, macam mana? Kan, ya Allah tu dia ada. Dia ada. Umat Nabi Muhammad pun kata, ada Nabi Nuh ngabah. Pada waktu itulah persaksian. Nak ngabah, hebatnya Nabi Muhammad SAW, hebatnya umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kan Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW dijadikan satu sandaran kepada para nabi-nabi yang lain. Kan, nak tahu kotor tak kotor, tanya Nabi Muhammad. Nak tahu kotor tak kotor, tanya umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata yo. Walaupun umat Nabi Nuh kata tak. Nabi Muhammad kata, aduh Nuh kesian yo. Senang hati 50 tahun, kurang 50,000 tahun dia berdakwah, tapi umat itu vega. Tak mahu dia pergi tu doh. Ke 1000 tahun dia menyoru. Dah 50 orang tu yang ramai ngobat. Tak tu pasal yang ramai sosek. Ramai ke laut semua. Oh, satu kok. Patutlah dia tipu. Lu nyai tuan-tuan. Tunggulah. Oh, kau tipu aku tu. Bukan Allah tu tak tahu, Allah tahu, tapi Allah nak dapatkan kesaksian. Tanya umat Nabi Muhammad, macam mana Muhammad SAW, aduh, Nuh tu biar kocok kan? Macam mana umat Nabi Muhammad, aduh tak? Aduh Rasulullah ngobah kat kami, dia cerita kan Quran ngobah cani kan? Tapi umat Nabi Nuh tak dia apik tu. Dah disawu tak mahu. Bahkan dihino Nabi Nuh ketika biak kapal, kau ni Nuh apa gila apa? Biak kapal tengah-tengah padang pasir. Kan kita nak minum pun payah, air nak mengalir pun tak ada. Tiba-tiba kau biak kapal ke padang pasir. Kau tahu tak tu ni. Itulah ngebaca ni lah apa semua. Kan? Macam tu. Itu kisah Nabi Nuh tak waktu. Tak apa. Terima kasih atas keterangan. Lekat? Selesai kan? Diselesai kan? Jangan main-main kan? Ya. Imam Ahmad juga meriwayatkan daripada Abu Aswad, katanya, aku pernah datang di Madinah dan di sana sedang berjangkit penyakit yang menyerang banyak orang, dan korban pun berjatuhan dengan cepat. Lalu aku duduk di dekat Umar Al-Khattab. Kemudian ada jenazah yang lewat. Lalu jenazah itu dipuji dengan kebaikan. Umar berkata, pasti. Kemudian Umar melewati jenazah yang lain, dan jenazah itu disebut dengan keburukan. Lalu Umar berkata, pasti. Setelah itu Abu Aswad bertanya kepada Umar Al-Khattab, ya Amirul Mu'minin, apa yang pasti?
Umar menjawab, aku menyatakan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ayyuma muslim syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Orang Islam, orang Muslim manapun yang diberi kesaksian oleh 4 orang bahawa ia baik, nescaya Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Kami bertanya, juga 3 orang? Beliau menjawab, ya. Miskin hanya 3 orang. Kami pun bertanya lagi, Umar, juga 2 orang? Beliau pun menjawab, 2 termasuk, ya termasuk 2 orang. Masih lagi Umar, dan kemudian kami tidak menanyakan tentang 1 orang. Hadis ini kalau Imam Bukhari, Tirmizi dan juga Nasai. Makna kebiasaan yang kita buat bila ada mati kan, bila mati kita bawa ke surau kan, usung dia. Walaupun sebelum kita tak pernah datang surau tu dah, tapi tak apalah, payah mana kita usung lah datang. Kan datang dia ke surau ni. Kan usung kan, usung kan. Dulu sehat ada datang tu dah. Sakit-sakit pun tak ada datang, mati busung datang. Walaupun dia tak pernah datang, usung datang. Walaupun dah lah tak pernah datang, sekali datang duduk depan, imam duduk belakang. Imam sembahyang belakang tu, dia duduk depan imam. Hei ya Allah, sahwa tu kan. Tetapi bila dah habis sembahyang, nak dikeluarkan, imam pergi baca doa kan, amin ya rabbal alamin. Imam akan tanya, apa yang kita saksikan kepada jenazah ini? Apa? Baik. Khabar baik. Kenapa khabar baik? Sebab Umar cerita yang Nabi pernah cerita, sesungguhnya kan orang Muslim yang diberi kesaksian oleh hampir orang. Ni Nabi kata ni, Umar cerita balik ni kan, oleh hampir orang baik, nescaya Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Makanya tuan-tuan, jangan kata, oh dia ni parah Ustaz, tengok kena usung letak, makin tak pernah dah Ustaz. Jangan, biar dia kan, itu dia dengan Allah. Tapi tugas kita, apa yang kita saksikan jenazah ini? Baik. Baik. Kata baik. Semoga dengan macam tu, kalau kita duduk depan ni, nanti Imam akan tanya benda yang sama. Apa yang kita saksikan dengan jenazah ini terbaik, boy. Lebih sikit pasal yang datang ke haji surau kan, ni jadi lebih tu kan. Terbaik. Bagi syafaat apa? Maknanya orang mukmin boleh bagi syafaat kepada orang yang meninggal dunia. Allah tuan-tuan, ni bukan benda main-main tuan-tuan. Benda ni tuan-tuan, kalau kita mati, kalau kita rasa kita perlukan perkataan ini daripada orang ramai. Kalau tak kira mati tuan-tuan, rasa macam mana? Kan lepas mati nanti dah lepas kan balik cerita kan, oh dah mati tak ada cerita dah Ustaz kan, dah mati dah cerita dia mana dah Ustaz. Tapi kita rasakan pada waktu tu kita amat mengharapkan orang berdoa, mengharapkan perkataan baik-baik, orang bagi tahu kat kita kan, mengharapkan istighfar daripada anak-anak kan, mengharapkan selawat sedekah yang anak-anak buat ataupun siapa buat, mengharapkan pahala-pahala hari ni kan. Surau ni tak macam ni dah Ustaz, alhamdulillah. Arwah makin dah banyak boi ni Ustaz kan, arwah kan. Allah, semoga Allah rahmatkan pasang ikut boi ikut misalnya sajuk dalam nanu dia pun duduk sakit. Iya tuan-tuan, ini bukan cerita mengak tu tuan-tuan. Ini cerita waktu kan, dia tengok kan panik orang parking motor, parking kereta kan. Oh ni kena buat lah, boleh kemah lah sikit sana, nanti kau ada kerugian ada jamu-jamuan ke apa-apa kan, boleh tak tu boleh kemah letak itu. Dah tak ada jamuan, tak boleh letak kereta Ustaz tu. Sodoh kan walaupun malam. Kan, nampak tak kalau hujan lagi tak nak hujan kan. Nampak tak tuan-tuan? Kan dibunuhkan, meninggal dah Ustaz, orang yang berdoa tu dah meninggal Ustaz. Oh syukur alhamdulillah, pahala dia sabut-sabut tuan-tuan. Kan orang yang istiqamah, dia takkan tahu istiqamahnya itu selepas kematian dia. Selepas kematian dia. Sayyidina Umar diketahui istiqamahnya, dia melakukan
sedekah kepada orang fakir miskin dan juga janda-janda ibu tunggal selepas kematian baru orang tahu. Istiqamah tak istiqamah sinama sedekah setiap hari, every day. Dibawa makanan letak rumah orang fakir miskin. Rumah mati, orang fakir miskin buka rumah, tak ada. Wako ada tak ada, tak ada. Wako timah, tak ada. Selama ni sapoi. Pagi esok, nongalah. Rupa-rupa rumah dah meninggal. Kono tika rupa rumah yang bagi Allah. Apa hasil istiqamah ni? Apa hasil tuan? Tuan kau datang Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz siapa? Cucu Kadang-kadang amalan yang kita buat ni kan, kita tetap istiqamah dengan amalan. Kadang-kadang mulut tu tak baik kita baca surah Al-Mulk tuan-tuan kan, ayat 30 ayat 30 tahun dah cuba hafal tak terhafal tak. Padahal kok kira lah 30 ayat 30 tahun, setahun satu ayat dia hafal. Satu apa ya kata tabarakallazi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in. Ulang setahun dah. Takkan lupa pula. Kan tahun depan ulang ayat yang kedua 30 tahun. Hafalah 30 ayat. Belalah. Ustaz 30 tahun Ustaz. Ni 30 tahun pun tak apa-apa. Tak apa. Allah tak marah. Pasal apa? Pasal dia tetap istiqamah apa? Cuma tak dapat. Kerja apa ni? Kerja kita tuan-tuan. Kerja pandai, kerja Allah. Yang kerja bagi pandai, kerja Allah. Kalau Allah nak bagi tuan-tuan orang tuan-tuan, dia apa semacam dia? 30 ayat. Bagi dia masa saja. Duduk saja. Apa ada 30 ayat? Nah, Allah bagi pandai. Allah suruh kita usaha. Istiqamah kita usaha walaupun tak apa-apa sampai kita mati. Sampai mati tak apa-apa tetap. Tetapi insya-Allah dan tengok anak ada apa. Kita tengok cucu Hafiz. Kenapa tu? Kerana apa nama ni? Ya, hasil kosan daripada dia istiqamah. Jangan main-main istiqamah ni kan kaleng-kaleng ni tuan. Ini bukan bondo yang main-main tuan. Dan amalan yang paling hebat dan amalan yang paling suka orang nak buat. Ni datang surau yang maghrib ni hari-hari bercinta Ustaz. Bila sampai penang songah dia rasa sakit sanun, longo sanun, rasa borek dia, rasa malih paling banyak Ustaz. Alah kalau tak ni, alah tak apa dah satu malam yo. Tapi tak tu dah lama tak datang. Dia tahun lebih lagi dah tak datang. Kan? Tak macam mana tak kan? Tak apalah. Gagahkan dulu gak datang tuan-tuan. Berasak datang tuan-tuan. Kan? Bila datang, duduk sampai sini. Tak ada sakit. Tak ada sakit dah. Dah sihat dah. Tuan-tuan dan tuan-tuan. Hasil daripada istiqamah. Makanya tuan-tuan, beristiqamahlah dengan Islam. InsyaAllah kita akan menjadi orang-orang yang Allah masukkan ke dalam syurga. Ini janji Allah tuan-tuan. Jadi jangan main-main punya apa yang dijanjikan oleh Allah. Muhammad meriwayatkan ada sudah ada. Dan firman Allah, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'ala allazina hadallah. Kita akan sambung kemudian hari. Ya, boleh tuan-tuan. Okey, alhamdulillah lebih dah rupa lebih. Bismillah lah. Ada waktu dah tu cukup lah tu. Kan? Jam tu terbalik. Yolah. Astagfirullah. Jam Arab tu. Jam Arab. Kita orang putih. Tak berarti tengok Arab tu dah. Kan? 5 minit lagi.
pukul 9 kita mohon. Terima kasih atas perhatian. Mohon jika terkasar bahasa tersilap kata. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah diisi saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال قدرك وعظيم سلطانك. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم عليك بالصناديد الجبحة الوطنية. اللهم لك بعيونها من لا يخاف ارحمنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا قهار يا جبار يا متكبر يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم بدي شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلم عليهم كلبا من كلابه. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم معرفتنا وسلم توحيدنا وسلم إسلامنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء وأنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada malam ini kami mengangkat dengan merabah sembah memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak-anak, cucu kami, ibadah kami, menantu kami, mentua kami, kawan kami, sahabat kami, jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya wa innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mohon, ya Allah, permudahkanlah urusan kami di dunia maupun di akhirat. Sembuhkanlah sakit-sakit yang ada pada kami, yang ada pada ibu ayah kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak-anak, cucu kami, ibadah kami, menantu kami, mentua kami, kawan kami, sahabat kami, jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semuanya itu sehingga tidak lagi meninggalkan bekas kesan dan juga tompokan ya Allah. Sembuh sesembuh-sembuhnya ya Allah. Kami mohon juga ya Allah, limpahkan rezeki pada kami halalan, tayyiban, mubarakah ya Allah. Rezeki yang halal tersebut dapat melanjutkan ke jalan yang diridai olehmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mohon ya Allah, Engkau permudahkan mulut kami, lidah kami, gigi kami, anggota kami untuk mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mendengar utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kami iman akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah ya Allah, dakhalal jannah ya Allah, dakhalal jannah ya Allah. Ya Allah, matilah kami dalam husnul khatimah. Tempatlah kami bersama dengan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, mungkinlah kami bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kami mengambil buku amalan kami dengan tangan kanan. Dapat kami minum dari telaga Kausar. Dapat kami syafaat dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat kami meniti titian siratal mustaqim sepantas kilat. Dan seluruh berjaya dan dihimpunkan bersama dengan 70,000 orang yang Kau janjikan syurga tanpa hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang telah rintihan kami, yang telah rayuan kami, hanya saja ya Allah, Engkaulah sahaja yang boleh kabulkan apa yang kami mohon ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi tawfiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.